Okay, Boleh mulakan let's go. Okay, aku mulakan dengan dia punya UI dulu lah. Dia punya interface. Okay, kalau korang buka Blender, korang akan nampak UI dia macam ni. So, ni adalah splash screen dia. Korang tekan je dekat mana-mana kat luar, nanti dia akan hide splash screen tu. Okay, ni adalah dia punya UI lah, Blender punya UI. Kita boleh rotate dia punya view, kita boleh rotate, kita boleh panning, lepas tu kita boleh zoom macam ni. Okay, dia punya untuk kita navigate kita punya view, kalau korang scroll, dia akan zoom lah macam biasa. Scroll dia akan zoom, korang boleh try sendiri lah. Korang scroll untuk zoom. Okay, lepas tu untuk rotate view kita boleh tekan middle button tu, scroll tu, kita tekan, hold middle button tu, lepas tu kita drag kita punya mouse. Okay, boleh drag mouse. Okay, next satu lagi iaitu panning. Panning kita macam ni. Key dia adalah kita hold middle button. Tadi kita hold middle button untuk rotate kan. Okay, ni hold middle button, lepas tu hold shift button shift. Lepas tu drag kita punya mouse. Okay, boleh tak? Shift middle button, lepas tu drag mouse kita. So kita boleh panning macam ni. Okay, boleh satu scroll, lepas tu satu lagi kita rotate, tekan middle button, kita hold middle button kita rotate. Okay, satu lagi kita untuk panning, kita hold shift, kemudian kita hold middle button, lepas tu drag kita punya mouse. Okay, sebagai mana-mana 3D artist pun kita kena master lah macam mana nak navigate kita punya screen. Sebab benda ni tak kisah position apa, modeler ke, animator ke, even lighting artist pun benda ni penting sebab kita nak navigate kita punya view ni. Okay, boleh Boleh. Okay, lepas tu next, aku tunjukkan interface dulu. So kalau korang tengok belah kiri atas ni, dia ada macam biasa, dia ada file, ada edit untuk render apa-apa, window. Okay, lepas tu dekat tengah ni, kat bahagian tengah ni, kita ada layout. Kita punya layout untuk kita punya spesifik apa yang kita nak buat. Contohnya sekarang aku nak modeling. So bila tekan modeling, dia akan khaskan kita punya interface tu untuk modeling. So contohnya aku nak buat texture. Okay, yang ni dia dah set untuk buat texture. So next pun sama, kita buat animation, kita buat render ke apa ke, dia dah set macam tu. Okay, defaultnya layout lah. Kalau korang dah tukar tadi, korang tekan balik layout. Okay, next, dekat belah kanan ni, atas kanan, kita ada layer. So ni adalah layer dia. Kita boleh hide. Lepas tu collection ni, dia tak dipanggil layer, dia dipanggil collection. Tapi konsep dia sama macam layer lah. Layer, kita boleh on off apa-apa layer mana yang kita nak. Okay, nama dia collection. So yang bawah ni adalah, bawah collection ni adalah apa-apa objek ke apa-apa yang kita ada dalam file ni, dia akan letakkan dalam collection mana. So sekarang ni kita tengok dekat kita punya viewport ni, kita ada, aku ada cube, yang ni adalah lighting, yang ni adalah kamera. So dia akan show kat sini lah, tunjuk kat sini, kamera, cube dan light. Okay, next bawah ni kita tengok, bawah collection ni, kita ada kita punya, ni dipanggil apa Okay, kita panggil properties. So apa-apa kita nak buat, kita nak render ke, kita nak edit objek ke apa ke,
kat sini lah kita punya properties kita. Kita nak contoh kita nak lighting kita kuat sikit. So kat sini lah kita setting apa-apa yang patut. Kita setting kita punya objek, kita punya kamera semua dekat sini. Okay. Okay, bawah ni pula kita ada timeline. Timeline ni korang mesti biasa guna kan, Adobe Premiere ke apa kan. So dia sama, dia ada timeline juga. Kita boleh drag timeline ni, lepas tu kita boleh play. Okay. Itu secara overview lah, secara ringkas yang UI Blender ni. Okay, next. Tengah-tengah ni dia dipanggil viewport. 3D viewport yang 3D ni lah, dunia 3D ni dipanggil viewport. So apa-apa kita terms viewport tu memang selalu kita pakai lah, viewport. Okay, next. Aku tunjukkan macam mana kita nak gerakkan kita punya objek, okay. Kita nak gerakkan objek. Aku delete dulu aku delete dulu kamera dengan lighting ni sebab dia agak mengganggu. So kita boleh select macam biasa. Macam kita select file, kita select folder ke apa, kita boleh drag macam ni. Lepas tu untuk delete aku tekan X. Kemudian dia akan keluar nak delete ke, tekan delete. So dia akan delete. Okay. Aku tunjukkan dulu macam mana kita nak gerakkan objek. So kita ada cube. Kalau kita tengok dekat belah kiri ni, aku nak tunjuk tadi. Kiri ni kita ada tools. So dia ada banyak tools. Ni adalah select box. Ada banyak lagi. So kita tengok dekat sini. Dia ada 3. Macam mana kita nak, ada 3 tools untuk kita edit kita punya objek. So yang pertama kita ada move. Dia kita tekan move. Tadi dia ada, tadi defaultnya dia select ni, select box. So tekan move. Dan dia akan keluar anak panah dekat objek. Okay. So dekat setiap anak panah dia ada 3 anak panah. So setiap anak panah tu dia akan pergi direction yang berbeza. So kita boleh drag dia. Kalau kita tekan anak panah ni, aku tarik ke belakang, dia akan bergerak ikut paksi dia. Okay, ni merah, lepas tu ni atas bawah, ini kiri kanan, ini depan dan belakang, ini atas dan bawah. Okay, yang tu secara overview untuk move. Next kita ada rotate. Kalau kita tekan rotate, dia akan keluar tools yang berbeza pula. Ini untuk rotate, kalau kita hold dekat line ni, so kita boleh rotate lah. Kita boleh rotate. Okay, ni pun kita boleh rotate. Kita boleh rotate ke semua arah. Kiri, kanan, depan, belakang dan atas bawah. Okay, itu untuk rotate. Okay, next kita ada scale. Scale ni kita untuk ni, kita ubah size kita punya objek. Contohnya kita boleh, kalau kita tekan ni dia akan panjang atas dan bawah. So, kalau ni dia akan kiri dan kanan. Yang ni depan dan belakang. Betul. Kalau kita hold dekat line putih tengah-tengah ni, dia akan scale ke semua arah. Sebab dia scale semua, depan belakang, kiri kanan, atas dan bawah. Okay, setakat ni okey tak? Faham Okey. Okey. Cun. Okay. Aku nak terangkan pula tentang axis ataupun paksi. Axis ataupun paksi. Okay, kenapa dia dipanggil 3D? Sebabnya dalam 3D dia ada 3 dimension, 3 dimensi. 3 dimension bermaksud kita ada 3 paksi. Kalau biasa kalau kita tengok matematik punya graph, dia ada X dan juga Y. Okay, yang tu 2D. Kenapa 2D? Sebab dia ada 2 paksi je, X dengan Y. Satu ke atas, satu kiri dan kanan. Kan? Sebab tu dipanggil 2D. Tapi dalam 3D kita ada 3 paksi, X, Y dan satu lagi adalah Z. Okay, X, Y dan Z. Sebab tu dipanggil 3D. Kalau korang perasan tadi aku cakap kita boleh gerak kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Okay, dalam 3D kita tak panggil macam tu, gerak kiri sikit, gerak sikit.
gerak kiri, gerak atas sikit, dia tak panggil macam tu. Tapi kita panggil gerakan X, gerakan Y, gerakan Z. Kita panggil macam tu. Okay, mana paksi X, Y dan Z ni? So kalau korang tengok dekat atas kanan ni, okay, kat sini kita boleh nampak kalau kita rotate, dia akan rotate sekali. Okay, kat situ kita boleh nampak mana paksi Z, mana paksi Y, mana paksi X. Okay, kita tengok ni X. X dia berwarna X dia warna apa cakap? Merah. X dia warna merah. Y dia warna kuning kan? Warna hijau. 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 Okay. Z dia warna biru. Okay, Yep, X biru. X warna merah, Y warna hijau, Z warna biru. Okay, korang boleh tengok sini lah, paksi dia dekat arrow ni, dia dah tunjukkan dah. Yang ni warna merah, so dia adalah X. Yang hijau ni dia adalah Y, biru ni adalah biru. Okay. Kalau kita tekan 1 dekat numpad, okay, aku tekan 1 dekat numpad, dia akan snapkan view kita dari arah depan. Okay, dia akan snapkan view kita dari arah depan. Okay, X bermaksud kiri dan kanan. X bermaksud kiri dan kanan. Y depan dan belakang. Z atas dan bawah. Okay, itu dia punya terms lah. Kalau kiri kanan kita panggil X. Depan belakang kita panggil Y. Atas bawah kita panggil Z. Untuk sebagai 3D artist kita kena tahu lah benda-benda, kita kena tahu mana satu X, Y dan juga Z. Sebab bila kita navigate, bila kita modeling, bila kita buat karakter, bila kita buat animation, kita kena sentiasa peka lah kita ni dari arah mana sekarang. Okay, X, Y dan Z. Okay, untuk shortcut key, aku tunjuk sikit shortcut key dia. Kalau kita memang boleh drag macam ni, kita hold arrow dia, lepas tu kita tarik. Tapi benda tu melambat kan, kita mesti nak ada shortcut key. Kalau kita nak modeling, takkan kita nak tarik macam ni kan. So shortcut key dia adalah untuk move, shortcut key dia adalah G. G stand for grab. G, kalau kita tekan G, dia akan gerakkan objek tu. Okay, akan gerakkan objek tu. Okay, untuk rotate pula, shortcut key dia adalah R. R stand for rotate lah. R, so dia akan rotate. Okay, scale pula, shortcut key dia adalah S. S untuk scale. S untuk scale, so dia akan scale. Okay, setakat ni faham tak? So far so good. Faham. Okay, bagus. Bagus ni, ya Allah. Tadi pun saya dah bagi infografik shortcut key tu kan. Oh, okay. Dah bagi kat orang dah dekat grup orang. Benda yang macam ada dekat meja kau tampal kat dinding. Oh, okay. So nanti korang boleh refer balik lah kalau lupa kan. Okay, Okay, Nis boleh teruskan. okay, saya teruskan okay, shortcut key untuk X, Y dan Z pula. Kalau korang perasan, kalau kita tekan shortcut key tadi, okay, kalau aku tekan G, dia akan bergerak secara bebas, secara rawak, secara free lah. Okay, kalau aku tekan R pun, dia akan rotate secara bebas. Kalau tekan S, dia akan scale ke semua arah, X, Y dan Z. Okay, macam mana kita nak move tapi dalam paksi yang tertentu. Contohnya kita nak gerak dalam paksi X. Okay, shortcut key dia adalah untuk move, shortcut key dia G, betul? G untuk grab. So tekan G, kemudian contoh anda kata aku nak move dia dalam paksi X. So tekan X, tekan button X. So dia akan gerak dalam paksi itu je. Okay. Ingat G, lepas tu X. Okay, contohnya G, kita nak gerak dalam Y pula. So G, Y.
Okay, lepas tu nak untuk Z sama juga, G, Z. Akan gerak macam tu. Okay, untuk rotate pun sama. Rotate, tekan R. So ni dia masih bebas lagi. So kita boleh tekan lah X. So X dia akan pusing macam tu. Tekan Y pula, Y dia akan pusing macam tu. Kita tekan Z pula, dia akan jadi macam ni. Okay, sama juga dengan scale. Kalau kita tekan S, dia akan scale ke semua arah. So untuk buat paksi dia sama, S kemudian X. S kemudian Y, lepas tu S, Z. Okay, shortcut key ni pun korang kena master juga sebab nak cepatkan masa kan. Tekan, kalau kita nak guna drag tadi susah. Okay, korang ingat kan? G for grab, R for rotate, S for scale. Lepas tu X, Y dan Z. Nanti korang try lah dia punya shortcut key tu. Okay, lepas tu okay, untuk modeling. Okay, ni aku dah masuk bab modeling. Tadi masih lagi bab basic interface dia macam mana. Okay, untuk masuk bab modeling, kita kena masuk mode untuk edit. Sekarang ni kita dalam object mode. Kalau korang perasan, dekat belah kiri atas ni dia ada tunjukkan mode kita. So korang boleh tekan button ni, object mode ni. So dia akan tunjukkan apa semua mode yang kita boleh masuk. So kita ada object mode, kita ada edit mode, sculpt, vertex, texture. Benda tu memang spesifik untuk apa yang kita nak buat lah. So object mode ni, objek yang mode yang macam ni lah. Kita boleh tengok objek ni macam ni. Just kita nak view je objek tu. Okay, kalau kita masuk dalam edit mode, dia akan bertukar. Okay, kalau korang perasan, dia masuk kepada edit mode. Dia ujung-ujung ni dia ada, kita boleh select dia punya bucu-bucu dia. So dah nama pun edit mode, memang khas untuk kita edit lah objek ni. So kalau korang tekan ni, contoh aku tekan bucu kat tepi ni. Aku tekan tool untuk move kat belah kiri ni. So aku boleh gerakkan, aku boleh edit objek tu. Okay. Kita boleh select banyak-banyak bucu. Just tekan shift lah, tekan shift kemudian select apa yang kita bucu mana yang kita nak. So sama kita boleh ubah dia, kita boleh edit. Okay. Okay, benda-benda ni kalau bucu, kita tak panggil bucu dalam 3D. Dia dipanggil vertex. Kalau korang tengok dekat belah kiri atas ni dia ada tiga pendalah ni, 3 button ni. So yang biru tu yang kita select ni adalah vertex. So kalau sekarang ni dia ada 3 benda, satu vertex, satu edge, satu lagi face. Okay, apa beza dia? Vertex ni adalah bucu lah. Setiap bucu-bucu ni. Okay, kita tengok yang kedua, edge. Edge ni bahagian yang bucu yang memanjang ni. So kalau kita select ni, dia akan select macam tu lah. Okay, nampak kan beza dia kan? Okay, ni adalah edge. Okay, face pula. Yang ketiga ni adalah face. So face ni kita punya permukaan lah. Kalau kita select permukaan ni, kita boleh tarik macam tu. Okay, faham kan? Ada 3 benda yang kita boleh select lah dalam edit mode. Satu vertex, satu edge, satu lagi face. Bucu tajam, bucu memanjang, kemudian permukaan dia. Okay. Macam mana kita nak edit lagi, kita nak pelbagaikan lagi variation pada objek ni.
salah satunya kita boleh extrude. Apa itu extrude? Extrude ni kita tambah face dekat objek tu. Contohnya aku select face ni, yang belah kanan ni. Lepas tu aku extrude. Shortcut key untuk extrude adalah E. E stand for extrude. So kalau tekan E, dia akan tambah face dekat face yang kita select tu. Okay, nampak kan? So kita boleh edit lah. Nampak aku boleh gerakkan macam ni. So aku nak extrude lagi, tekan E, kemudian dia akan extrude. Okay, E lagi, extrude. Okay, yang tu function extrude. Kejap ni. Guys, kalau korang rasa nak minta ulang balik ke, nak tanya balik, jangan segan tau. Just cakap je. Korang faham setakat ni? Faham cikgu. Ke dah pingsan dah? Belum. Ada. Belum lagi. Okey. Masih di sini. Alright. Tak apa. Okey, silakan Ines. Sebab korang tak pernah pakai software 3D lagi kan. So korang take time lah sikit. Okay. Kat mana tadi? Okay, tadi extrude. Lupa lah nak tunjuk. Kita boleh edit kita punya bahagian-bahagian tertentu ni macam tadi lah. Satu kita boleh move, satu kita boleh rotate, satu lagi kita boleh scale. Kita boleh scale macam tu. Kita boleh edit lah. Dan shortcut key tadi kita boleh guna juga dekat sini. Contohnya tadi untuk move G kan. So sama, kita tekan G pun dia akan move. Tekan R dia akan rotate. Kita tekan S dia akan scale. Dan X, Y, Z ni pun kita boleh apply dekat sini. Contohnya scale Y. So dia akan panjang macam tu lah. Sama je dengan kita buat macam ni. Cuma lagi laju lah kalau kita guna shortcut key. Okay. R Y. Okay, sekarang ni aku nak try buat mangkuk. Tapi mangkuk yang petak lah. Sebab sekarang ni kita pakai cube kan. Okay, aku tunjukkan cara dia. So bila mangkuk dia mesti ke dalam kan. So kalau kita extrude, okay, aku tekan E. Okay, dia extrude. Masuk ke dalam. Okay, jadi tak mangkuk. Dia jadi tapi dia tak ada ketebalan. Tak ada ketebalan kat tepi ni. So, sekejap Okay. Kalau aku just extrude macam ni, dia ada lubang tapi dia tak ada ketebalan kat tepi ni. Nipis je. Okay, so cara dia, aku boleh tekan extrude, E untuk extrude. Okay, kalau aku gerakkan mouse, dia akan bergerak naik atas. Tapi aku tak nak dia naik atas. Aku nak kecilkan dia sikit. So, untuk kecil, kita kena gunakan scale lah. Okay, so cara dia aku ulang balik. Aku tekan E untuk extrude, kemudian aku tekan S. So, dia akan jadi macam ni. Faham So, okay, faham? Bagus. Okay, dia jadi macam ni. Lepas tu nak buat apa lepas ni? Extrude ke dalam. Bagus. Extrude ke bawah. Okay, extrude ke dalam. So, jadilah sebuah mangkuk. Kita boleh edit macam-macam lah. Contoh aku nak keluarkan balik. Aku nak jadikan dia benda lain. Aku boleh tekan E kemudian S balik. Kemudian aku naikkan ke atas balik. Okay. Semua benda kita boleh edit lah. Face ni. Contoh aku buat ini, keluarkan. Yang ni pun aku nak buat. Tekan E, S, aku tarik keluar. Aku nak edit sikit ni, aku rotate sikit. So ni aku nak tarik sikit, aku
keluarkan dia. Yang ni aku nak keluarkan lagi. So itulah basic yang kita selalu guna dalam modeling. Kita just guna grab, kita guna rotate, kita guna scale. Kemudian yang paling penting extrude lah. Extrude ni memang selalu guna extrude. Ada apa soalan tak setakat ni? Ada apa yang tak faham ke? So far okay. Okay. Okay, bagus. Tak tahu tanya tau, jangan lost sorang-sorang. Okay, sir. So far itu okay Alright. lagi. Saya okay Okay, lagi. Okay, sekarang ni aku nak extrudekan bahagian ni. Aku nak keluarkan bahagian ni tapi aku tak nak keluarkan semua. Aku nak keluarkan 1/4 daripada sini. So untuk buat benda tu kita boleh bahagikan face ni. Kita boleh bahagikan objek ni kepada beberapa bahagian. Cara dia kalau aku tekan Ctrl R ni stand for loop. Loop ni kita akan tambahkan ring dekat sekeliling tu. Okay, aku tekan R, nampak dia akan tambah ring kat situ. Okay, tekan Ctrl R kemudian dia tambah ring. Kalau aku scroll dia akan tambah lagi ring tu. Okay, makin banyak kita scroll makin banyak ring dia buat. Okay, aku nak satu je. So aku buat dua. Tekan left click untuk apply. Lepas kita tekan left click, kita boleh gerakkan pula. Okay, aku nak biarkan dia kat tengah-tengah. Aku tekan right click. Kalau tekan right click, dia akan letak balik kat tengah-tengah. Okay, lepas tu aku nak bahagian sini je. Bahagian sini je yang extrude. So dekat sini pun aku tambah loop lah. Tekan Ctrl R untuk tambah loop. Scroll naik atas, scroll supaya dia tambah loop dia. Scroll satu. Kemudian tekan left click. Lepas tu kita boleh gerakkan dia. Aku nak letak dia dekat tengah-tengah. Aku tekan right click. So right click dia akan letak balik kat tengah-tengah. Okay, so lepas tu bolehlah kita aku select ni saja. Lepas tu buat ni atas. Okay, aku tunjuk macam mana kita nak tambah objek. Sebab tadi aku ada delete cube ni pasal aku tambah balik yang baru. Okay, kalau kita nak buang objek tu, kita tak boleh ada dalam edit mode. Okay, kita kena masuk objek mode dulu. Lepas tu baru tekan X kemudian delete. Okay. Untuk tambah objek baru, dia dalam setiap software 3D dia dah sediakan beberapa objek yang basic lah. Cube, cylinder, cone, sphere. So kat Blender pun sama. So kalau korang tengok dekat atas kiri ni dia ada button add. Kemudian korang pergi dia ada banyak lah benda yang kita boleh tambah. Kita ada kamera, ada lighting, ada macam-macam, ada text. So kita tengok dekat mesh ni. Mesh ni untuk kita tambah objek baru lah. So dia ada banyak. Ada plane, ada cube ni yang tadi lah. Cube yang ni. Ada circle, ada sphere, cylinder, cone. So korang boleh tambah lah objek yang korang nak. So contohnya aku tambah cylinder. Ada kat sini. So boleh tambah lagi. Tambah cone. So dia ada kat sini. Korang boleh tambah lagi. Apa donat ke apa ke. So dia akan muncul lah kat situ. Dan setiap objek yang korang tambah ni, korang boleh masuk edit mode. Kemudian korang boleh edit macam biasa, macam yang aku buat dekat cube tadi. Korang boleh select apa. Lepas
Lepas tu buat apa-apa yang korang nak. Kita boleh edit. Okay, tadi aku lupa nak tunjuk. Kalau kita gerakkan kita punya objek, okay, contoh aku gerak sana sini, tiba-tiba aku tak jadi, aku tak nak gerakkan. Okay, aku boleh tekan right click, dia akan cancel balik kat sini. Contoh aku tekan G. Okay, G masih gerak kan. Aku nak cancel pergerakan tu, so aku boleh tekan right click, dia akan cancel balik. Okay, itulah sebab kenapa tadi loop tadi, kalau aku tekan Ctrl R, kemudian aku tambah loop, kan boleh gerak kan. Okay, tadi aku tekan right click supaya dia cancel balik pergerakan ni. So sama yang konsep dia macam tu. Kalau contohnya aku select ni, select H ni, aku nak cancel balik, tekan right click, dia akan cancel balik. Okay. Shortcut key untuk kita tukar mode, dia ada banyak mode kan, object mode, edit mode. Shortcut key dia adalah tab. So kalau kita tekan tab, dia akan masuk ni edit mode, ni object mode. Kalau tekan balik edit mode, ni object mode, edit mode, object mode, dia akan tukar. Aku tunjukkan dekat belah kiri ni, bila kita masuk edit mode, tools kat tepi ni akan berubah mengikut mode kita. Sekarang ni object mode, dia tak banyak tools. Kat edit mode, dia tambah tools dia. So aku tunjukkan beberapa tools yang biasa digunakan lah. Salah satunya extrude. Extrude tadi yang aku tunjuk, shortcut key dia. Okay, kalau dia punya manual dia ada kat sini lah. Kalau kita tekan ni, dia akan, kita tarik, kita tekan button tambah ni, dia akan extrude. Sama je macam tadi. Okay, tapi shortcut key dia adalah E. Okay, lepas tu ada bevel. Okay, bevel ni dia akan tambahkan face dekat bucu kita. Dia akan smooth scan kita punya bucu lah. Dia akan smooth scan. Kalau kita select, okay, aku tengah select ni. Okay, lepas tu aku guna tools bevel. Kalau aku tarik ni, dia akan tambah segi dekat bucu tu. Okay, dan segi ni kita boleh tambah berapa bilangan dia. Sekarang ni dia tambah 1 je lah. Kalau aku nak lagi smooth, aku boleh setting dekat atas ni. Atas kiri ni segmen dia. So sekarang ni segmen dia 1. Kalau aku buat contoh, aku nak buat smooth lah, aku buat 5. So dia akan tambahkan 5 face. So bucu tu jadi smooth lah. Okay, nampak dia jadi smooth. Okay, next ada loop cut. So loop cut ni yang tadi lah, yang Ctrl R yang aku tunjuk. Ni manual dia. So bila kita tekan, dia akan tambah. Kemudian kita ada okay, kita tengok dekat extrude ni. Kalau kita hold dekat button extrude ni, kita akan nampak banyak lagi jenis extrude. Okay, extrude ni dia ada banyak jenis. Okay, salah satunya, cuba tengok yang nombor 4 ni. Nama dia extrude individual. So apa itu extrude individual? Aku tunjukkan extrude yang biasa dulu, iaitu extrude region. Kalau aku tekan ni, aku select 2 face. Okay, 2 face yang bertentangan. Satu ni, satu lagi yang ni. Okay, nampak 2 face yang bertentangan. Kalau aku tekan E macam biasa,
dia akan extrude macam tu. Tak betul extrude dia. Aku nak benda tu mengembang, satu pergi sini, satu pergi sini. Tapi kalau tekan E macam biasa, dia akan jadi macam ni. Okay, yang tu extrude yang tak betul lah. Tapi kalau yang tu sebab kita guna extrude yang biasa. Tapi kalau guna extrude individual, tekan ni, kalau aku tekan, dia akan extrude macam tu. Dia akan extrude secara individual setiap face tu. Contoh aku select semua face ni. Yang ni aku dah select semua face. Kalau aku extrude macam biasa, dia akan jadi rosak lah. Dia akan create satu objek baru sebab kita dah extrude semua bahagian dalam tu. Tapi kalau aku guna extrude individual, aku extrude, dia akan extrude setiap tu secara berasingan, secara individu. Setakat ni masih faham ke? Masih faham. Masih faham. Tapi nak tanya tu, macam mana boleh tukar tu yang extrude region terus tukar extrude individual tu? Hold dekat button extrude ni. Oh, okay. Nampak. Ada keluar macam-macam extrude lah. Extrude region. Extrude region ni extrude biasa. Yang tadi aku guna extrude individual. Okay, faham. Yang bagi feedback ni saya tak risau sangat. Yang senyap tu yang saya risau ni. Okey sir, okey. Okey sir. Faham. Ada je. Fokus. Alright. Okay, alright. Oh, jap, pernah nak tanya soalan lagi tu. Yang pasal bevel. Bevel tu apa fungsi je? Okay, bevel ni untuk kita smoothkan kita punya bucu kita. Sekarang ni bucu dia tajam kan? Okay, kalau guna bevel, mana bevel? Okay, ni bevel. Dia akan smoothkan bahagian yang kita select tu. Nampak? Nampak. Okay, dia punya segmen ni. Sekarang ni segmen dia banyak. Benda tu boleh setting lah dekat sini, kat segmen atas ni. Kalau buat satu, ni aku tukar pada satu dia akan ada satu je lah segmen dia. Okay, kalau aku naikkan jadi 6. Dia ada banyak lah segmen. Oh, okay. Alright, faham. Faham apa benda aku Okay, aku try buat botol lah. Aku tunjukkan. Okay, botol apa basic shape dia? Silinder. Pandai. Okay, basic shape dia adalah silinder. So aku tambahkan silinder lah. So dah akan tambah silinder kat sini. Okay, aku view dari depan aku tekan numpad satu numpad, dia akan view dari depan. So kita akan nampak betul-betul dari depan. Okay, untuk edit, macam mana kita nak edit? Skill. Edit mode. Okay, pandai. Kita masuk edit mode dulu lah. Sebab sekarang ni object mode, kita tak boleh nak buat apa-apa. So kita masuk edit mode dulu. Edit mode ataupun shortcut key dia adalah tab. Okay, tab Okay, macam mana nak bagi jadikan bentuk botol? Tambah kun. Ya, tambah kun. Sekarang ni Bentuk botol. silinder ni rata. So macam mana? Kalau botol dia mesti ada lekuk-lekuk kan? Ada besar, ada bahagian besar, ada bahagian kecil. So macam nak buat? Bezel. Extrude Bevel. Tak, salah. First kali kita kena sekejap, aku tunjuk. Sekejap Okay, aku buat. Okay, aku nak buat botol yang macam ni. Sekejap nak tanya Danish dengan
Danish dengan Amir Isaac minggu lepas korang masuk tak? Yes, itu masuk. Minggu lepas ada sir. Masuk ya? Tak isi attendance. Ada. Oh Korang tak tak isi attendance. minggu lepas saya tak masuk sir. Saya dah inform sir kan. Tapi saya tak ingat. Tapi ada dah tengok balik kemudian kan? Dah. Saya masuk. Okay, saya yang lupa pasal sign wifi tu. ada dia. Okay, tak apa. Alright, thanks. Okay, silakan Nis. Okay. Okay, ni aku nak masukkan gambar reference tadi. Aku dah download gambar botol. So kalau aku drag gambar botol ni masuk dalam Blender, dia akan terus mana? Sekejap. Oh, sekejap. Format dia tak betul. Mana? Okay, kalau aku drag, okay, dia akan masukkan terus dekat dalam Blender. So ini sebagai reference aku. Okay, aku nak ada ke depan, ini kita boleh buat macam biasa, kita boleh grab, kita boleh rotate, boleh scale. Sekarang ni aku nak dari depan, so aku boleh rotate dulu lah. Rotate macam ni. Okay, ini sebagai image reference aku. Okay, aku mula dari bawah. Okay, edit mode. Aku nak bagi size dia sama dengan botol belakang ni. Aku kena buat apa? Scale. Scale. Scale tekan apa? Tekan S. Okay, aku tekan S. So dah akan scale sama dengan botol belakang. Okay, lepas tu aku tarik bawah sikit. Okay, lepas tu aku boleh select bahagian ni. Sekejap. Select bahagian ni. Lepas tu macam mana nak naikkan dekat atas? Aku nak naikkan dia sampai sini. Extrude. Okay, extrude betul. Scale lepas tu S. Scale lepas tu S. Scale Y. Scale Y dia jadi macam ni. Skill Z kan? Mula sekali kita kena grab lah. Grab naik atas. Bawa naik atas. Tekan G, lepas tu guna paksi apa? Okay, ni tekan G dia jadi macam ni. Macam mana aku nak bagikan dia betul-betul naik atas? Z. GZ. Z, okay betul. So Z dia akan jadi macam ni lah. Okay, lepas tu macam mana aku nak bagi dia naik sampai atas ni, lepas tu dia kecil. Hello. Bevel kot. Extrude dulu, lepas tu Scale. Apa-apa. Macam mana? Extrude ke atas. Okay, so And then Lepas tu kita scale dia. okay, lepas tu kita scale. Tekan S, kemudian dia akan scale. Ya Allah. So dia akan jadilah bentuk bentuk botol macam yang kita nak tadi. Okay, ada yang kata bevel. Tadi ada yang aku dengar ada kata bevel ni. So kalau bevel dia akan jadi macam ni je. Okay, nanti kalau bevel jadi macam ni lah. Memang dia akan kecil. Tapi dia tak betul lah. kat bottom tu boleh pakai bevel ke? Bawah ni. Boleh? Boleh bevel. Okay, lupa pula. Tadi segmen tadi. Kalau segmen ni kita boleh tukar waktu kita extrude. Waktu kita bevel. Sekarang ni aku bevel kan. Aku bevel tapi aku masih hold tau. Aku masih hold lagi bevel dia. Aku tak lepas lagi mouse aku. Sementara tak lepas tu aku boleh scroll. Bila scroll, kalau scroll naik atas dia akan tambah segmen.
scroll ke bawah dia akan kurangkan. Okay. Sementara belum lepas tu. Kalau dah lepas, kita tak boleh nak buat apa-apa lah. Okay, tadi aku sambung balik. Kita dah extrude sampai atas. Lepas tu kita dah scale. Okay, sekarang ni dia bahagian ni dia terlalu rata. Aku tak nak dia rata. Aku nak dia masuk ke dalam sikit. Sama macam botol ni. Dia ke dalam sikit lepas tu baru dia naik atas. Macam nak buat? Hello? Guna bevel tu kan? Bevel kat mana? Tambah edge. Okay. Tambah edge. Tambah edge kat mana? Kat tengah-tengah. Okay, kat sini. Yeah. Okay, tambah edge. Lepas tu buat apa? Skill. Okay, scale. Kita tambah, okay, scale. Kau dapatlah kecil macam tu. Sikit. Okay, tapi botol ni terlalu sharp. Okay, nampak bahagian sini dia terlalu sharp. Kalau ikut reference, dia smooth lah bentuk dia. Macam mana nak bagi smooth kat tepi ni? Bevel. Bevel. Okay, bevel. So bevel, select bahagian mana? Tengah bawah. Nah, ni. Kita nak guna vertex ke, edge ke, face? Ni lah, 3 atas ni. Guna Kalau H, edge ke? Edge. H. Edge. So edge, boleh select sekeliling ni. Okay, lupa lah tunjuk tadi. Kalau kita tekan alternate, button alternate, lepas tu kita tekan edge ni. Okay, edge ni dia bersambung kan. Dia bersambung lepas tu dia pusing balik. So kalau tekan alternate, hold alternate, select, dia akan select sekeliling tu. Okay, same goes to face lah, permukaan. Kalau ni aku sekarang dah tukar pada face. Kalau tekan face ni, dia akan select sekeliling dia. Apa yang bersambung dengan dia. So tadi tu kita Kenapa ni? alternate. 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 Okay, tadi kita nak smoothkan bucu ni. So tekan ni kan. Lepas tu barulah kita bevel. Tekan bevel ni. So kita naikkan sikit bevel dia. Yang bawah ni nak bevel tak? Yep. Kena bevel. Bevel Yang tu kena extrude sikit dulu kan? Ke tak ya? Sikit boleh, tapi better kita bevel je. Bevel akan jadi macam ni terus. Jadi kalau kita extrude, kalau aku extrude kalau extrude kita kena manually scale lah, bagi smooth. Contohnya macam ni, aku tekan E untuk extrude, lepas tu scale, E lagi, scale, E lagi, scale. Okay, benda ni susah. So baik kita guna bevel lah, betul kan? Okay. So tekan bevel. Tekan bevel. Okay, next. Kita tak habis lagi ni. So macam mana nak bagi bentuk ni? Macam nak bagi bentuk ni? Extrude. Dia terkeluar sikit. Sekejap aku buat contoh-contoh sekejap. So bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni. Lepas tu dia turun bawah. Nampak kan? Okay, macam nak buat dia macam terkeluar sikit ni. Sekejap. Dia terkeluar sikit, lepas tu dia naik atas balik. Extrude kot. Extrude dan scale. Sampai mana extrude? Sampai ujung. Sampai ujung. Okay, aku extrude sampai ujung dulu. Tekan yang bawah dulu. Okay, kita boleh buat dua-dua sebenarnya dalam keadaan ni. Dalam keadaan ni kita boleh, yang pertama kita boleh extrude sampai hujung terus. Satu lagi kita extrude dekat sini dulu. Okay, nanti aku tunjukkan dua cara. Sekarang ni aku extrude sampai hujung dulu. So aku tekan E, aku extrude sampai hujung dulu. Lepas tu aku scale besar sikit. Okay, macam ni.
sebab dia terkeluar. Okay, lepas tu macam mana nak bagi dia terkeluar sikit yang ni? Sekarang ni dia macam ni bentuk dia. Saya nak bagi dia Loop. Tambah H. tambah H. So H Tambah cuba H, shift R. really shift R. Buat loop dulu. Loop dia punya shortcut R, kiri apa? shift R. Tak ingat. Shift R. Control. Shift Control R. Shift R. Oh, Control R. Sorry, Control R. Okay, Control R. Lepas tekan, tarik bawah sikit. Okay, lepas tu nak buat apa? Scale. Scale up. Scale. Scale sampai sini. Okay, macam mana nak bagi dia smooth? Bevel. Ada bevel. So, bevel. So, jadilah bentuk tu. Okay, aku tunjukkan cara kedua tadi. Ni aku copy Aku untuk duplicate, aku tekan Shift D. Shift D dia akan duplicate. Lepas tu tarik sebelah. Okay, tadi cara pertama. Cara pertama tadi aku extrude sampai hujung terus. Lepas tu baru tambah yang tengah-tengah. Okay, ni aku delete balik Aku delete balik bahagian ni. Yang ni aku nak extrude sampai tengah-tengah dulu, baru pergi kat ujung. So cara dia pun sama juga. Extrude sampai sini. Okay, lepas tu nak buat apa? Scale. Scale besar sikit. Lepas tu Extrude. extrude sebatas. Lepas tu Scale. Scale down. Okay, lepas tu nak buat apa dengan ni? Bevel. Ada bevel. Sama juga Okay. Ada masa kita gunakan cara pertama tadi, iaitu kita extrude sampai ujung, lepas tu baru buat tengah-tengah. Ada masa kita buat tengah-tengah dulu, baru sampai ujung. Ya, dia ikut keadaan lah. Macam contohnya aku nak buat tangan. Aku buat secara aku tunjuk je. Okay, contoh ni bahagian bahu dia. Aku nak buat tangan. Sekejap. Ambil gambar ayat. Okay, ni bahagian yang ni. Ui, terus nak buat orang ni. Tak. Saya tunjuk contoh je. Macam ikut keadaan tadi. Tadi ada keadaan pertama dengan keadaan kedua. Saya tunjuk contoh lah. Macam bergantung kepada keadaan yang kita nak guna yang mana. Okay, macam first tadi, kita buat terus sampai hujung kan. Baru buat tengah-tengah. Okay, nampak kan? So cara kedua, kita extrude tengah-tengah. Lepas tu baru extrude sampai hujung. Okay, dia bergantung kepada keadaan. Kalau keadaan kita nak buat tangan ni, kalau aku akan terus extrude sampai hujung. Aku decide dulu macam mana, berapa besar mana scale dia, ada rotation kita dekat ujung ni. Aku setkan siap-siap. Lepas tu baru aku tambah tengah-tengah ni. Okay, kenapa aku buat macam tu? Sebabnya kalau aku extrude sampai tengah-tengah dulu, baru aku extrude sampai ujung, kita macam susah. Sekejap. Okay, kalau aku extrude sampai ujung dulu, aku dah tahu dah panjang mana tangan ni. Tangan ni panjang mana. Tangan ni sampai mana. Sampai paras mana. So aku dah dapat tangkap siap-siap. Okay, lepas tu barulah kita decide macam mana keadaan dekat tengah-tengah dia. Okay, kalau tadi, kalau macam cara kedua, extrude dulu kat tengah-tengah. Okay, aku dah set up lah macam ni. Oh, bentuk dia macam ni.
tiba-tiba tangan kedua, aku tak tahu panjang dia sampai mana. Kalau yang ni ada gambar reference tak apa. Cuba kalau tak ada gambar reference, kita tak tahu tangan tu sampai mana. Contoh aku extrude macam ni, aku set sampai siku dia. Okay, aku dah set up betul. Aku nak buat yang kedua pula. Dia macam kita tak decide betul-betul panjang dia sampai mana. Okay. Nanti kalau korang dah biasa modeling mungkin korang akan faham lah. Secara base, secara overview aku tunjuk. Okay, aku nak buat gambar, aku nak buat model castle lah. Sekejap. Okay, aku nak buat model castle. So, kena guna objek apa? Basic shape dia. Kita pakai silinder. Okay, sama lah, silinder juga. So, okay, lupa lah shortcut kepada add object ni adalah Shift A. Shift A shortcut key untuk add object. Dia tekan Shift A, dia akan keluar macam ni. So, akan ambil silinder. Okay, tapi silinder ni aku tak nak dia banyak segi. Sebab bila banyak segi, kita susah nak control banyak sangat. So, banyak segi dia kan. Segi ni ada 32. So, benda ni kita boleh edit. Kalau korang perasan, bila kita tambah objek baru, dekat bawah ni dia akan ada keluar menu. So, kalau kita tekan ni, dia akan keluar benda lah ni. Kita boleh setting kita punya objek macam mana. Sekarang ni dia punya ni ada 32, nampak? Vertices dia ada 32. So, kita boleh kurangkan. Aku nak buat dia ada 8 sahaja. Tak nak banyak-banyak. Sekejap. Ada 8. Okay, so senang sikit lah kita nak model sebab tak banyak. Okay, first sekali kita kena buat apa? Castle ni besar ni, tapi objek ni besar ni. So nak kena buat apa? Nak scale dulu, scale kecil dulu. Scale down. So edit mode. Scale down. Okay, kalau kita tekan A, dia akan select semua tau. Nampak? Tekan A, dia akan select semua. Kalau kita tekan alternate A, dia akan unselect semua. Tekan A untuk select semua, alternate A untuk unselect. Okay, sekarang ni aku dah scale down. Lepas tu nak buat apa? Grab bawa ke bawah dulu. Okay, bawa ke bawah. Okay, lepas tu? Ni ada dua cara kan. Ada buat tinggi dulu ataupun buat besar dulu kan. Betul. So nak ikut cara mana? Yang ni, kalau yang ni terpulang lah, tak nak ikut cara mana pun boleh. So, buat besar dulu agak bawah. Okay. Lepas tu kena buat apa? Aku dah select ni. Skill. Okay. Lepas tu, yang atas ni? Tu scale bawa ke atas. Okay. Grab bawa ni atas. Atas. Okay, so kita dah nampak lah tinggi dia akan jadi tinggi macam ni. Okay, lepas tu nak buat apa? Loop. Nak buat loop sebab nak kecilkan guna scale. Okay, aku buat bawah ni dulu lah. Okay, aku tambah dekat sini dulu. Aku tambah dekat dia punya tempat sharp ni, tempat ke dalam ni. Lepas tu satu lagi aku tambah dekat sini pula. Okay. Lepas tu untuk ni aku akan scale down bagi sama. Ni pun sama, aku scale down. Okay, lepas tu nak buat apa? Yang ni tak tahu macam mana nak besarkan. Beaver ke apa? Beaver kan? Macam nak bagi dia terkeluar ni? Tambah H. Okay, tambah H kat sini. Scale.
scale. Lepas tu bevel kan. Okay, lepas tu sama lah, kita bevelkan dia. Okay, tapi bevel dia akan masuk ke dalam kan. So mungkin kita kena keluarkan sikit lagi. Bevel. Okay. Okay, bawah ni. Sama juga. Sama juga. H lepas tu bevel. H keluarkan. Skill. Lepas tu bevel. Okay, yang tengah ni macam mana? Tambah H kat tengah, lepas tu scale down. Okay, tambah edge kat tengah, lepas tu scale. Okay, tapi dia terlalu sharp. Aku tak nak dia macam ni. Bevel. Bevelkan dia. Oh, this is so good. Okay, mungkin So bila bevel good. dia akan lari sikit lah. So aku scale sikit. Aku tekan S untuk scale. Bagi dia sikit. Okay, next untuk atas ni macam mana? Kita Ambil surface, extrude ke atas. Okay, aku ambil surface. Kemudian aku extrude yang atas. Yep. Betul tak? This is hard. Aku nak buat apa? kita lebarkan dia dulu. Apa? Scale dia ke tepi. Okay. Mungkin tadi tu kita tak patut bawa naik atas lagi. So, macam mana nak besarkan dia? Aku tak nak dia bawa naik atas. Aku nak scalekan dia besar sikit. So kena buat apa? Apa tu besarkan dia punya surface dia. Dan scale up terus. Insert face pula. Jadi aku buat mangkuk 4 segi tadi macam mana? Yang aku Dia dalam. kena Insert face. Kita besarkan face atas tu. Okay, besarkan dia nak tekan apa? Macam mana nak, macam yang kau cakap tadi, nak besarkan dia macam mana? Kena select yang face atas tu, lepas tu tekan E, kita ni punya video kita scroll jadi besar. Okay. Dia sama macam aku buat mangkuk tadi lah. Cuma tadi aku tekan E, lepas tu S kan? Lepas tu bawa masuk dalam. So yang ni kita tak nak bawa masuk dalam, kita bawa keluar macam ni. Okay. So mungkin boleh buat naik atas sikit kot. Aku buat naik atas sikit. Okay, lepas tu next, buat apa? skill ke atas ke extrude. Okay, extrude. Okay, so bawa naik atas lah. Okay, so bawa naik atas. Okay, yang ni dia ada 3 ya. Yang ni aku buat, aku nak ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 cabang yang naik. So yang ni pula macam mana? Ini tricky sikit lah. Ini kena loop dulu lah buat 4. Buat ring. Ya, boleh loop. Ni kena buat ring. Kalau aku buat ring dia jadi macam ni. Dia kenapa bila buat ring dia tak bersambung dekat atas ni? Sebabnya ring ni dia hanya apply dekat face yang 4 segi. Okay, kalau ini dia ada 8 memang sebab dia tak tahu lah dekat mana dia nak bahagi. Kan? Kalau 4 dia dah tahu dah lepas kalau ada 4 dia tahu lah lepas pergi sini, lepas kan, dia tahu kan. Kalau face dia tahu lepas pergi sini. Dia takkan lepas pergi sini, dia pergi sini. Dia takkan macam tu. Sebab dia ada 4, dia boleh tahu lah dekat mana dia nak pergi. Okay, kalau dah jadi 8, dia tak tahu nak pergi. So, ni cara dia. Aku nak extrude cabang dia naik atas kan. So, aku boleh tekan E, kemudian tekan S. Sama macam tadi. Kenapa aku buat macam tu? Sebab aku nak dapatkan face kat dalam ni. Okay, nampak kan? So bila dah ada face dalam ni baru aku boleh extrude. Aku select ni. Lepas tu extrude ni atas. So, jadilah castle. Okay, untuk bahagian yang ni dia terlalu sharp. So nak kena buat apa?
Bevel. Okay, sama juga bevel. Select ni. Lepas tu bevelkan dia. Okay, dah siap lah cancel. Okay, senang. Dia kau tunjuk tu nampak macam senang. Sekali buat angin. Kena buat banyak practice dulu lah baru tahu. Kena buat sendiri dulu. Mungkin korang boleh ambil masa dulu untuk try. Boleh kan? Kelas kita sampai pukul 10. So korang take your time, explore dulu. Lepas tu nanti by dalam 9.30, 9.45 boleh tunjuk hasil kerja masing-masing. Cari objek yang senang dulu lah. Macam botol tadi okey lah. Betul. Macam tadi yang botol tu kan, kita kan kalau nak buat ruang kat tengah tu kan kita kena air shoot dia kan, nak tolak dia ke dalam kan, dia punya tengah-tengah tu. Tapi kan masa kita dah build tu, bentuk dia kan dah berubah-berubah. So nanti kalau kita air shoot dia ikut bentuk botol yang kita dah ubah tu ke? Ke dia ikut bentuk surface atas tu je? Ya. Ya. Okay, macam mana? Tadi dah extrude ke dalam. Kan kita nak buat ruang kan kat tengah. So kalau kita pilih tu, lepas tu bila kita air shoot dia jadi ikut bentuk yang kita dah ubah tu ke? Ke dia ikut yang bentuk atas tu je? Dia akan ikut bentuk atas. Okay, sekarang ni kalau kita extrude, dia akan straight je. Nampak dalam dia. Ni. Sekejap. Okay, ni aku dah select yang atas ni. Tekan E, dia akan ikut bentuk yang atas tu je. Okay, kalau nak bagi dia sama, kena buat kena buat ni. Lepas tu saya tambah bevel kat dalam ni. Saya tambah edge kat dalam ni. Tu kecilkan sikit untuk buat ketebalan dia. Okay, lupa pula. Yang tu kalau kita nak tambah ketebalan dia secara manual. Okay, kita boleh dalam Blender dia ada satu benda nama dia modifier. Modifier ni macam effect lah. Lebih kurang macam effect lah kalau dalam After Effects, dalam Photoshop apa. Dia panggil effect. Tapi dalam Blender dia panggil modifier. So modifier ni function dia akan modifykan objek tu bergantung pada apa yang kita nak. So contohnya kalau korang tengok dekat kalau korang tekan ikon spanner ni, dia akan keluar ni add modifier. So kalau korang tekan add modifier, dia akan keluar banyak modifier. So contohnya untuk tambah ketebalan tadi aku boleh gunakan solidify nama dia. Solidify ni dia akan tambah ketebalan. Okay. Sekarang ni dia masih kosong kan, dia tak ada ketebalan. Kalau tekan solidify, dia akan tambah ketebalan tu sendiri. Dia akan ikut bentuk objek tu macam mana. Kalau aku buang bahagian ni, nampak dia ada ketebalan dalam ni. Dan ketebalan ni kita boleh setting tebal mana. Yang ni adalah modifier yang aku dah tambah tadi. So dia ada option untuk thickness kita berapa. Sekarang ni dia punya thickness dia 0.01 meter, 0.01 m. So kalau aku drag guna ni, dia akan tebalkan lagi. So macam tadi kita nak tambah ketebalan, kita pakai ni je lah. Tak perlu nak extrude lepas tu nak buat ikut bentuk tu balik. Ini je. Okay, boleh? Satu lagi, kita ada 4 view dekat dalam Blender ni. Okay, kalau korang tengok dekat atas kanan ni, dia ada, korang tengok dekat bahagian yang bulat-bulat ni, dia ada 4 bulat. Okay, yang view kita sekarang adalah viewport shading ataupun senang kata solid. Ni view secara solid.
Kalau yang belah kiri ni, dia dipanggil wireframe. Kalau aku tekan ni, kita akan nampak dia secara wire lah. Nampak kan? Secara wire. Ni aku tukar tadi. Secara wire. Next. Lepas tu ni solid. Lepas tu yang ketiga, viewport shading. Viewport shading ni, dia akan tunjukkan warna dia, warna sebenar dia. Sekarang ni warna dia putih. So, korang tengok lah. Lepas tu last sekali render. Render ni dia preview kita punya render. Kalau kita render ni jadi sebuah image ataupun sebuah video, so ni ada hasil dia. Okay, sebab sekarang ni tak ada lighting, tak ada apa-apa kan. So dia jadi gelap lah. Kita boleh tambah lighting nanti. Kalau korang nak tambah lighting, korang boleh juga pergi dekat add ni. Korang tengok bahagian light. Light, kemudian korang ambil sun. Okay. Aku gerak, dia termasuk dalam ni. So yang ni korang boleh gerakkan lah. Lepas tu boleh rotate ke apa ke. So dia akan cerah sikit lah. Nampak? Macam tu. Tapi render mode ni dia kadang-kadang berat lah. Kalau objek yang kompleks dia akan jadi berat. So korang guna ni lah. Biasanya modeling kita guna solid mode je. Solid mode dengan wireframe. Okay, itu saja. Ada apa-apa soalan? Tak ada soalan? Tak ada kot. Tak ada. Okay, Jadi korang boleh start buat dulu. Nanti apa-apa boleh discuss, boleh tunjuk. Dan kita boleh bertanya nantilah. Okay. Kalau tak ada, terima kasih banyak Anis. Ni pun dah sampai malam dah ni. Beliau masih di office. Okay, stop recording.